Saya sebut hal ini kerana ada sebab lah. Pasal apa saya sebut hal ni? Kerana ada satu video saya komen tentang isu telaga di Madinah, Telaga Iziq. Apa Iziq? Kan, Telaga Iziq. Saya komen lah. Pertama, dari sudut dalil, dengar bagi elok. Kalau nak jawab pula, jawab. Tak apa, dia jawab, kita jawab. Dia jawab esok, lusa kita jawab. Pasal apa lambat kita jawab ni? Pasal kita tak ada kuliah. Dia berkata pasal apa tak jawab? Tak ada kuliah. Kita nak jawab macam mana? Malam ni ada kuliah, kita jawab sikit. Dia kata apa duk kira berkelahi? Bukan kita berkelahi, kita jawab. Demikian dunia ilmu. Dunia ilmu ialah dunia akademik. Setiap orang boleh bagi pandangan. Saya boleh bagi pandangan. Tuan-tuan yang mendengar kuliah saya juga boleh memberi pandangan. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan apa yang saya bentangkan, tuan-tuan bentangkan hujah. Demikian agama, kita tak ada masalah. Walaupun kod video kita, kemudian dia jawab, kita mengalu-ngalukan. Siapa-siapa yang nak potong video kita, kemudian dia nak jawab pendapat kita, kita amat berbesar hati. Tak ada masalah. Dia kata dia jawab ustaz ni. Dia pun hantar video mereka kata, dia jawab ustaz ni. Dia boh video ustaz, betul dia jawab balik. Tak apa, itu boh dia. Bagi dia jawab, baguslah kan. Macam mana? Apabila orang memberikan pandangan, kita jawab, kita juga boleh bagi pandangan balik. Betul atau tidak? Betul. Demikian dalam agama. Yang kita tidak boleh bagi pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga, yang kita tak boleh kritik, yang kita tak boleh komen apabila pandangan itu keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang ni tak boleh. Quran kata, wa ma kana li mu'min wala mu'minah. Tidak layak bagi orang-orang beriman, lelaki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetap dan memutuskan suatu urusan, ayyakunu lahumul khiyaratu min amrihim, untuk mereka itu ada pilihan yang kedua, yang ketiga. Sebab itu, bila Allah dan Rasul cakap, kita tak boleh komen dah. Kita tak boleh nak jawab balik lah, tak boleh lah. Tapi kalau pendapat orang, kita jawab takat mana boleh. Sekali saya jawab sikit lah, tak jawab panjang sikit lah. Pasal saya dengar tu pun, tak ada apa nak jawab. Tapi saya nak komen juga sikit. Satu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia ditanya, ini satu cerita yang masyhur. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Muhammad bin Idris, Imam Nasirus Sunnah, dia kata, aku pergi ke Baghdad. Dia lahir di Gazzah. Al-Imam Syafi'i lahir di Gazzah. Di mana Gazzah? Ni tuan-tuan yang mazhab Syafi'i ni. Kita semua ni pun mazhab Syafi'i juga lah. Gazzah, Gaza, di Palestin. Kemudian mak dia bawa pergi ke Mekah. Mak dia bawa pergi ke Mekah. Kemudian dia berihlah pergi ke Iraq. Di sana dia belajar dengan anak murid kepada Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sebab itu mazhab
yang dianggap mazhab yang begitu matang atau mazhab yang begitu dia panggil yang begitu lengkap ialah mazhab Imam Syafi'i. Kerana tuan-tuan kita semua tahulah, saya cerita sikitlah. Dalam dunia ilmu kita ada Abu Hanifah. Kita duk sebut Abu Hanifah, Abu Hanifah. Siapa dia Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. The real name dia Nu'man bin Thabit. Dia di Iraq. Dia orang Parsi. Dia orang Parsi. Dia bukan Arab. Abu Hanifah bukan Arab. Dia orang Parsi. Dia ni tuan-tuan, mazhab dia mazhab Hanafi. Dikenali sebagai mazhab Ahlul Ra'i. Mazhab yang banyak istinbat hukum berdasarkan akal. Pasal itu kalau kita tengok, dia ada mazhab Hanafi dan dia ada satu lagi mazhab Mutakallimin. Panjanglah cerita. Tapi saya nak cerita Abu Hanifah ni satu imam besar, alim. Dia punya mazhab Ahlul Ra'i, mazhab pendapat. Masyhurnya macam itulah, panjanglah kita nak bahas. Satu lagi mazhab yang dikenali sebagai mazhab Ahlul Hadis. Mazhab yang cenderung kepada hadis. Panjanglah saya nak bahas istilah tu. Mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, pertama kitab hadis yang dikarang, disusun bukan Sahih Bukhari. Tuan-tuan jangan silap. Kitab hadis yang pertama yang disusun, yang ditulis bukan Bukhari, bukan Sahih Bukhari, tetapi Muwatta Imam Malik. Sebab Bukhari datang kemudian. Malik dulu, baru Bukhari. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dia kata apa? Kitab yang paling sahih selepas Quran Muwatta. Muwatta. Sebab Bukhari ni kemudian. Baik. Saya nak cerita Imam Syafi'i ni. Dia tuan-tuan tahu dia mengaji dengan Imam Malik bin Anas. Mazhab Ahlul Hadis. Termasuk mazhab yang pegang hadis lah. Apabila dia pergi ke Baghdad, dia mengaji dengan Muhammad Hasan Syaibani, dia menghasilkan pula ilmu, dia mengaji pula dengan mazhab Ahlul. So dia combine dua sekolah ni. Dia menggabungkan di antara sekolah Abu Hanifah dengan sekolah Imam Malik. Ini yang lahirnya apa? Mazhab ataupun pemikiran Al-Imam Syafi'i. Gabungan dua ni. Saya nak ceritanya, bila dia pergi di Baghdad, dia kata apa? Summitu bi Baghdad Nasirus Sunnah. Aku digelar, summitu, aku dipanggil di Baghdad, kata Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia duduk di Baghdad, di Iraq. Kemudian dia pergi ke Mesir dan dia meninggal di Mesir. Ini panjanglah kalau kita belajar tentang sejarah mazhab ni, memang panjang. Pasal itu di Iraq dia ada, okey, tuan-tuan bisa dengar kan pandangan Imam Syafi'i qaul qadim, pendapat lama, yang ni di Baghdad. Qaul jadid, pandangan baru, yang ni dia tukar pendapat dia yang di Baghdad tu, bila dia pergi ke Mesir dia nama qaul jadid, pandangan baru. Artinya apa? Imam dia juga kadang-kadang berubah pendapat dan pandangannya apabila dia menemui atau dia menjumpai hujah-hujah baru. Okey, baik. Jadi saya nak cerita itulah sejarahnya. Apakah jawapan yang saya nak ulas tentang jawapan telaga tadi ni? Jawapan saya mudah ayalah. Siapa-siapa yang dengar ulasan ataupun pandangan sahabat dan saudara kita, dia respon video saya tu,
Sepanjang dia respon itu, tak ada pun satu hadis, menyebut tentang kelebihan telaga tersebut. Nukilan, pendapat, pandangan, riwayat, cerita bukan hujah. Ada pandangan nu, ada pandangan ni, ada ulama nu kata, ada ulama ni kata, ada ahli sejarah nu kata, ada ahli sejarah ni kata. Hadis. Yang kita minta hadis. Hadis. Tahu hadis? Hadis apa dia? Kita nak sebut sikit takrif hadis. Hadis ni ma sadara, apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaul, daripada perkataan Nabi. Ada tak? Wa imma satu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan telaga ni sekian. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga ni sekian. Daripada apa lagi? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang berwuduk daripada telaga ni, pahala dia sekian. Ada tak? Tak ada. Okey. Nak bagi orang Arab faham mudah. Telaga Mahsuri tahu? Telaga Mahsuri tahu? Tahu tak? Di Langkawi. Nak buat contoh telaga di Perlis tak ada. Telaga apa di Arau? Ada telaga apa? Telaga apa-apa lah. Okay. Tuan-tuan dengar elok kan? Boleh tak pi ambil wuduk di Telaga Mahsuri? Tu dulu. Pasal nak bagi ketahuan ni. Kadang nak jawab pun tak ketahuan. Bagi ketahuan tajuk dulu. Boleh tak boleh pi ambil wuduk Telaga Mahsuri? Boleh. Kemas. Tuan-tuan saya ingat faham elok. Cuma tuan-tuan tak boleh ceramah. Kalau tidak jadi ustaz habis. Sebab tu Tuhan pun dia adil. Maha adil. Dia tak bagi semua orang boleh bercakap. Dia bagi 2-3 orang. Pasal kalau semua boleh cakap tuan, pakat berebut mikrofon. Okey. Boleh tak boleh? Boleh. Telaga Mahsuri ke, telaga hang tuah ke, telaga hang lipo ke, telaga apa ke, boleh tak boleh wuduk? Boleh. Clear. Tutup cerita. Saya mai ceramah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pi bercuti di Langkawi, pilah Telaga Mahsuri. Curilah masa pi, ajaklah apa siapa-siapa teman pi Telaga Mahsuri. Wuduklah di sana. Kerana siapa-siapa yang wuduk di sana seumpama wuduk 70 kali daripada Masjidil Haram. Beza tak dengan soalan tadi? Beza tak dengan keadaan yang awal tadi? Boleh tak boleh wuduk? Orang tanya kita, hang pi wuduk Telaga Mahsuri ni pasal apa? Aku tengok air jernih, sejuk. Aku tengok syok. Aku basuh muka bagi segar. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Tiba-tiba kawan kita kata jom kita pi naik kabel car. Dia kata, Sat, hang bawa aku pi Telaga Mahsuri tak? Anda bawa apa? Aku pergi ambil air mayang. Dia kata tak apa, dekat kabel car pun ada paip banyak. Tak sama. Air di Gunung Mat Cincang dengan air di Telaga Mahsuri tak sama. Tak sama tak mana? Fadilat sekali kita wuduk di Telaga Mahsuri ni sama macam kita wuduk di Mekah. Kalau ada penyakit apa, lega. Kita yang kawan dia tu, kita akan tanya sepatah, hang dengar mana?
Betul tak? Tuan-tuan mesti tanya. Kata tuan-tuan tak tanya. Kau tuan-tuan pun pergi terjun sama? Mesti tuan-tuan akan tanya. Hang dengar mana? Boleh mana? Ada hadis ke? Nampak? Sebab untuk menetapkan, mensabitkan fadilat sesuatu telaga atau sesuatu perkara, nak kata benda itu berkat, ada kelebihan, ada fadilat, ada ganjaran, dia tidak boleh kepada pendapat, tapi dia kena ada dalil, kerana itu adalah urusan yang hak Allah saja. Betul tak? Saya ingat benda ni tuan-tuan, kalau jujur, berlapang dada, tenang, dengar bagi elok-elok, kita sebenarnya bukan masalah besar, tapi masalah kita nak menetapkan sesuatu, nak sandarkan kepada agama. Hatta di kalangan ahli sejarah, mereka sendiri tak sepakat telaga tu Nabi pi ke tak pi. Tuan-tuan kena tahu. Dan kalau tuan-tuan tanya kepada orang-orang yang di Madinah, telaga itu ialah telaga yang baru dibuat, bukan telaga yang asal baru dibuat. Sebab apa kita sebut benda ini? Kerana kita tak nak disandarkan sesuatu kelebihan kerana orang pi tuan-tuan di atas kepercayaan apa? Pasal apa orang pi tuju telaga tu? Pasal dia percaya ada kelebihan. Dia mesti percaya, kalau tidak dia tak pi. So sebab itu kita kata datangkan dalil. Kalau takat kita nak sebut pendapat-pendapat, yang tu pendapat. Hatta di kalangan ahli sejarah mereka kata Nabi SAW bila masuk ke Madinah, Nabi tak pergi situ, Nabi pergi ke telaga lain, ke kebun lain, mustazal, kebun yang terletaknya telaga tu, Nabi tak pergi. Tuan-tuan, saya pun sebenarnya tak mau nak ulas sangat, buang masa kita nak mengaji duk sebut telaga ni, tapi dia ada kaitan dengan prinsip kita beragama. Tang mana? Sebelum kita nak menyandarkan sesuatu, sebelum kita nak mendakwa sesuatu, hendaklah kita mendatangkan dalil dan hujah di atas apa yang kita nak kata tu. Orang mai perlih, ramai saya duk tengok 2-3 hari ni, depa pi mana? Depa pi jalan. Pasal apa? Pemandangan. Depa tak percaya apa-apa lah. Pasal apa hampa mai perlih ni? Depa kata siapa pijak tanah perlih tambah umur lagi 2 tahun. Tak ada. Sebab itu apabila kita buat satu benda di atas kepercayaan, i'tiqad, hendaklah apa? Kita kena ada sandaran. Sandaran. Hatta hang tuah sendiri pun, wujud tak wujud? Wujud tak wujud? Khilaf. Ada kata dia ada kata dia tak ada. Hatta hang tuah tu pun sendiri, ada yang kata adakah dia Melayu? Khilaf. Di mana kubur dia? Itu panjang cerita lah. Yang tu kita biar ahli sejarah bahaskan. Baik. Jadi saya rasa respon seperti itu dapat. Kerana benda ni bukan benda biasa, tapi kalau tengok kepada jawapan tu tak ada dalil lah. Okey, tak ada dalil. Dia kata lama dia jawab, kat berapa puluh minit. Tak apalah, lama tu kalau tak ada dalil pun. Dia macam ni ya tuan-tuan, kalau main bola 2 jam tak skor gol, tetap tak ada makna kan, betul tak? Lama dia pun lawan 7 jam. Hari tu final lama. Start pukul 11, kat pukul 1 ke 2 pagi. Orang habaq lah, saya tak tengok. Lama kan? Lama pun kalau tak ada dalil, tak ada makna. Baik.